Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5 KSSM bab 2 Perlembagaan Persekutuan. Di bawah tajuk kecilnya Sejarah Penggubalan Perlembagaan Persekutuan. Sejarah penggubalan Perlembagaan Persekutuan bermula pada tahun 1877, kemudiannya pada tahun 1946, yang ketiga pada tahun 1948 dan yang keempat pada tahun 1957. Baiklah, kita akan lihat satu persatu. Pada tahun 1877, Majlis Negeri Perak telah menggubal perlembagaan negara kita buat kali yang pertama. Ingat tak? Mula-mula perlembagaan negara kita digubal pada tahun bila? 1877 oleh Majlis Negeri Perak. Di mana mesyuarat pertama pada tahun 1877 yang dipengerusikan oleh Raja Muda Yusof menjadi titik tolak pembentukan undang-undang negara. Majlis Negeri Perak berperanan untuk menggubah undang-undang bagi negeri Perak sendiri. Ingatlah, negeri manakah negeri yang mula-mula menggubah perlembagaan bagi negeri Malaysia? Negeri mula-mula yang menggubah perlembagaan untuk negeri Malaysia adalah negeri Perak oleh Majlis Negeri Perak pada tahun 1877. Kemudiannya menjadi ikutan semua majlis negeri yang lain bagi negeri-negeri Melayu di seluruh Malaysia. Okey, kemudiannya pada tahun 1946 terdapat 3 undang-undang negeri yang dibentuk. Semuanya dibentuk oleh majlis negeri masing-masing. Yang pertama, Undang-Undang Negeri-Negeri Selat digubal oleh Majlis Undangan Negeri ataupun MUN bagi negeri-negeri Selat. Yang kedua, Undang-Undang untuk negeri-negeri Melayu Bersekutu digubal oleh Majlis Persekutuan. Dan yang ketiga, Undang-Undang Negeri Melayu Tidak Bersekutu digubal oleh Majlis Negeri. Ingat tak? Majlis Persekutuan menggubal undang-undang untuk negeri-negeri Melayu bersekutu, manakala Majlis Negeri menggubah undang-undang untuk negeri-negeri Melayu tidak bersekutu. Manakala Majlis Undangan Negeri menggubah undang-undang untuk negeri-negeri Selat. Okey, pada tahun 1948, Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu dibentuk. Ianya menjadi titik penting ke arah pembentukan sebuah persekutuan yang terdiri daripada negeri-negeri Melayu, Melaka dan juga Pulau Pinang. Penggubalan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 mengandungi 4 bidang yang utama. Yang pertama, pentadbiran. Yang kedua, kewarganegaraan. Yang ketiga, perundangan. Dan yang keempat, kuasa Raja-Raja Melayu. Dia punya formula untuk 4 bidang yang utama adalah tapir warnakan udang ramli. Okey, tengok perangan formula. Tapir merujuk kepada pentadbiran. Pentadbiran berasal daripada perkataan takbir. Takbir cikgu ubah menjadi tapir. Jadi tapir itu merujuk kepada pentadbiran. Warnakan merujuk kepada kewarganegaraan. Kewarganegaraan berasal daripada perkataan warga negara. Jadi persamaan pada huruf WAR. Warnakan merujuk pada warga negara, iaitu kewarganegaraan. Udang merujuk kepada perundangan. Perundangan berasal daripada perkataan undang. Undang, cikgu buang N menjadikannya udang. Jadi udang merujuk kepada undang, iaitu perundangan. Dan last sekali, Ramli merujuk kepada raja. Persamaan pada huruf RA di depan. Jadi Ramli merujuk kepada raja. Jadi apa formula untuk kandungan utama Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948? Tapir warnakan udang ramli. Tapir merujuk pada pentadbiran. Warnakan merujuk kepada kewarganegaraan. Udang merujuk pada perundangan. Ramli merujuk kepada Raja-Raja Melayu, iaitu kuasa Raja-Raja Melayu. Ingatlah, pada tahun 1948, penggubalan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 yang mengandungi 4 bidang utama, iaitu formulanya tapir warnakan udang ramli, pentadbiran, kewarganegaraan, perundangan dengan kuasa Raja-Raja Melayu. Akhirnya pada tahun 1947, sebuah Suruhanjaya dibentuk, iaitu Suruhanjaya Perlembagaan PTM 1957 ataupun Suruhanjaya RIT. Suruhanjaya ini
menggubah Perlembagaan PTM 1957 yang bermodelkan Westminster dari Britain. Perlembagaan ini berkuat kuasa selepas merdeka pada 31 Ogos 1957 dan menjadi asas kepada Perlembagaan Negara Malaysia sehingga ke hari ini. Ingatlah, Perlembagaan Negara Malaysia adalah diambil daripada Perjanjian Perlembagaan PTM 1957 yang digubah oleh Suruhanjaya Writ ataupun Suruhanjaya Perlembagaan PTM 1957. Okey, kita lihat kandungan utama Perjanjian PTM 1957 ataupun terma rujukan Perjanjian PTM 1957. Yang pertama, kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum lain dipelihara. Yang kedua, Parlimen hendaklah mengandungi dua dewan, iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Yang ketiga, menjamin kedudukan Raja-Raja Melayu. Yang keempat, kerajaan persekutuan diperkukuhkan. Dan yang kelima, kewarganegaraan yang sama. Kita tengok formula untuk kandungan utama Perjanjian PTM 1957. Isteri Pak Ramli, satu warna. Ya, isteri Pak Ramli hanya satu warna saja. Kalau isterinya negro, hitamlah isterinya. Kalau isterinya orang putih, maka putihlah isterinya. Jadi isteri Pak Ramli, satu warna. Okey, tengok perangan formula. Isteri merujuk kepada istimewa persamaan pada huruf IST. Isteri merujuk pada istimewa, iaitu kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum lain dipelihara. Pak merujuk pada Parlimen, iaitu Parlimen mengandungi dua dewan, Dewan Rakyat dengan Dewan Negara. Ramli merujuk kepada raja, iaitu kedudukan Raja-Raja Melayu dipelihara. Satu merujuk kepada persekutuan. Persekutuan berasal daripada perkataan sekutu, manakala sekutu pula berasal daripada perkataan satu. Sebab tu bila disebut Persekutuan Malaysia bermaksud satu Malaysia. Jadi satu merujuk kepada persekutuan. Warna merujuk kepada kewarganegaraan. Kewarganegaraan berasal daripada perkataan warga negara. Cikgu ubah menjadi warna persamaan pada huruf WER. Jadi warna merujuk kepada warga negara, iaitu kewarganegaraan. Jadi apa formula untuk isi kandungan PTM 1957? Isteri Pak Ramli, satu warna. Isteri merujuk kepada kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum lain dipelihara. Pak merujuk pada Parlimen, ada dua dewan, Dewan Rakyat dan Dewan Negara. Ramli merujuk kepada kedudukan Raja-Raja Melayu terpelihara. Satu merujuk pada kerajaan persekutuan diwujudkan ataupun diperkukuhkan, dan warna merujuk kepada kewarganegaraan yang sama. Ingat, Perlembagaan PTM 1957 inilah yang menjadi asas kepada Perlembagaan Negara Malaysia yang ada sehingga hari ini. Okey, akhir sekali kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 244, iaitu 10 markah. Baiklah, kita lihat satu persatu. Soalan A dulu dia tanya, namakan pihak yang menggubah perlembagaan bagi negeri berikut. Satu Roman, negeri-negeri Melayu bersekutu. Dua Roman, negeri Melayu tidak bersekutu. Negeri Melayu bersekutu, undang-undangnya digubah oleh Majlis Persekutuan. Manakala negeri Melayu tidak bersekutu, undang-undangnya digubah oleh Majlis Negeri. Okey, soalan B dia tanya, nyatakan kandungan utama Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948. Apa kehendak soalan? Kandungan utama Perjanjian PTM 1948. Ada formula tak? Kandungan utama PTM 1948 ada. Apa formulanya? Tapir warnakan udang Ramli. Okey, tengok. Di ruangan jawapan dia tak ada nombor 1 Roman dan 2 Roman kan? Bermaksud jawapan bagi soalan struktur ni kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada pembuka soalan. Dan mesti ada penanda wacana. Okey, jadi nak memulakan jawapan, ambil balik dekat soalan. Kandungan utama Perjanjian PTM 1948 ialah dalam bidang pentadbiran, titik. Lepas titik, wajib letak penanda wacana. Selain itu, dia sampai itu seterusnya. Namun cara cikgu mengajar, cikgu menggunakan number. Number lebih mudah. Jadi kita guna number, iaitu kedua. Mengapa kedua? Sebab merujuk pada isi yang kedua. Kedua, kewarganegaraan, titik. Lepas kedua, ketiga, perundangan, titik. Dan last sekali keempat, kuasa Raja-Raja Melayu. Jangan buat bentuk koma. Contoh ayat. Kandungan utama Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1948 ialah dalam bidang pentadbiran, kewarganegaraan, perundangan dan Raja-Raja Melayu. Macam tu tak layak dapat 4 markah. Hanya layak dapat 1 markah setengah sahaja. Jadi kena buat penanda wacana bagi setiap isi, iaitu kedua, ketiga dan juga keempat. Baru layak dapat 4 markah penuh.
Okey, soalan C dia tanya, pada pandangan anda, adakah Suruhanjari memberikan sumbangan penting terhadap kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu pada tahun 1957? Beri pendapat anda. Apakah anda soalan? Adakah dulu? Adakah, soalan yang pertama, adakah Suruhanjari memberikan sumbangan penting? Jadi kena jawab ya atau tidak dulu. Kemudian bagi pendapat anda. Okey, tengok. Suruhanjari ni adalah dalam PTM 1957. PTM 1957 ada formula tak? Ada apa formulanya? Isteri Pak Ramli, satu warna. Okey. Jadi jawab dulu. Ya, penting kerana merangka atau menyusun perlembagaan persekutuan. Titik. Situ dah 2 markah. Ya, 1 markah. Kerana apa? Menyusun ataupun merangka perlembagaan persekutuan, 1 markah lagi, dah 2 markah. Huraiannya, hal ini dengan mengutamakan kepentingan penduduk asal. Markah untuk huraian, 1 markah. Contohnya, menjaga hak istimewa orang Melayu. Contoh, 1 lagi markah, 4 markah. Last sekali, kesannya, kemerdekaan negara mudah dicapai dan kedaulatan negara dapat dikekalkan sehingga hari ini. Jadi ada 2 kesan di situ. Kemerdekaan negara mudah dicapai, 1 markah, dan kesan yang kedua, kedaulatan negara dapat dikekalkan sehingga ke hari ini, 1 lagi markah. Jadi semua sekali layak dapat 6 markah. Kita tengok markah-markahnya ada di mana nak? Markah yang pertama dekat ya, markah yang kedua dekat isi, merangka perlembagaan persekutuan. Markah yang ketiga dekat huraian, mengutamakan kepentingan penduduk asal. Markah yang keempat dekat contoh, iaitu contohnya hak istimewa orang Melayu dipelihara. Markah yang kelima dekat kesan yang pertama, kemerdekaan negara mudah dicapai. Markah yang keenam dekat kesan yang kedua, iaitu kedaulatan negara dapat dikekalkan sehingga hari ini. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah yang seterusnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.